Hai guys, hari ni aku nak review movie Operation Headel, sebuah filem Chinese yang mengisahkan tentang um, kapal selam nuklear. Uh, kalau korang tengok buat carian di internet, cerita ni dah rilis CNY awal tahun hari tu. So aku tak sure kenapa dia baru masuk dekat pasaran kita pada bulan ini. Itu aku tak sure. Kan? Dan kalau korang tengok lagi dan kalau korang buat carian lagi, cerita ni adalah ada yang kata cerita ni Operation Headel ni adalah sequel kepada Operation Red Sea. Aku tak sure itu ada dua filem tu berkaitan ataupun hanya kesinambungan dari segi operasi dia. Itu aku tak sure. Korang kena check balik. Kan? Cuma aku tertarik untuk Operation Headel kali ni sebab dia kisah kapal selam. Kan? Kalau kita tengok cerita kapal selam ni kebanyakan movie orang putih yang akan buat selalunya. Tapi kali ni filem daripada China buat. Dia macam genre modern war lah. Tapi untuk jalan cerita, bagi aku 2 jam 10 minit tu agak lama sebenarnya. Bagi aku agak lama. Dia walaupun agak lama, tapi bagi aku cukup. Cukup. Cuma aku tak expect dia punya scene semuanya di bawah laut. Kalau korang tengok, pada mulanya pelantar minyak diorang memang kena ceroboh lah di awal cerita. Dan tentera laut dapat tahulah dan terus pergi ke tempat pelantar tu. Jadi di situlah pihak musuh bila diorang dah dapat apa yang diorang nak dan diorang terus lari. Ingatkan diorang lari tu lari biasa tau. Rupanya diorang ada kapal selam yang diorang punya sendiri. Jadi di situlah pihak China mengarahkan diorang punya squad tu untuk kejar diorang menggunakan kapal selam diorang sendiri juga. Pada waktu itu memang dah ada kapal selam yang dah memang nak bergerak ke tempat kejadian. Kan? Jadi memandangkan pihak musuh sempat lari, jadi pihak China ambil keputusan untuk kejar juga pihak musuh tu sampai dapat. Jadi proses tu nak kejar balik tu agak orang kata masa tu konflik dia lah kan, waktu nak kejar tu. And then diorang pula di sebalik tu pula ada juga kapal selam diorang sendiri. Tak silap aku nama dia Shadow Hunter. Orang kata kapal selam pihak lawan tu pun boleh tahan canggih jugalah. And then bila diorang pun dah kena attack dengan pihak musuh, jadi diorang pulang ke pangkalan dan diorang ada buat satu lagi kapal selam yang lain. Jadi diorang gunakan kapal selam tu. Kapal selam tu kalau korang tengok, sangat-sangat canggih sebab ada drone, ada dia macam benda tu boleh distract peluru berpandu daripada pihak musuh. Kalau korang tengok cerita yang jet pejuang, dia akan ada bawa keluar macam dia punya api tau, keluar daripada kapal terbang tu untuk distract missile yang datang. Submarine yang daripada pihak China ni pun ada juga function tu, tapi dalam laut. Jadi untuk storyline bagi aku menarik. Pihak musuh pun nak letupkan bom nuklear tu
letup bom nuklear di dasar laut. Di dasar laut yang di mana diorang nak letupkan tu di laluan lava gunung berapi. Jadi secara tak langsung, diorang boleh create satu bencana tanpa menunggu, orang kata buat sendirilah. Bagi aku diorang ni nak buat sendiri. So secara tak langsung, bila diorang nak letupkan bom nuklear di dasar laut yang berhampiran dengan laluan lava gunung berapi, so akan jadi letupan besar. Letupan besar akan terjadi juga gempa bumi dan tsunami besar. Jadi di sinilah pihak China risaulah bila benda ni terjadi. Masa inilah misi diorang untuk buru kapal musuh tu dan pergi ke tempat pengkalan yang ada terletaknya bom nuklear tu. Bom nuklear tu, kata silap aku, ada dua. 2 dan 8 lagi yang saiz sederhana. Jadi misi diorang untuk cari bom tu dan pergi serbu pengkalan musuh tu yang dah memang nak buat get ready untuk letupan besar tu. Jadi storyline bagi aku 2 jam 10 minit tu sangat-sangat cukup. Cuma bila terlalu panjang sangat, dia macam drag tau, terlalu drag sangat. Tapi sebenarnya cukup. Kalau korang tengok betul-betul sebenarnya cukup. Kan? Cuma aku nak tengok aksi kapal selam dia sebenarnya. Nak tengok dia punya teknologi diorang punya canggih kapal selam tu, itu menarik. Bagi aku kalau korang minat tengok cerita yang perang yang ada kapal selam ni, cerita ni korang boleh layan. Aku boleh katakan korang boleh layan, puaslah orang kata teknologi yang diorang tunjuk kapal selam dalam ni. Kan? Dari segi storyline, bagi aku menarik, kan, tidak ada masalah, kan. Bagi aku menarik, orang kata depend pada korang punya minat. Kalau korang suka, ya, tak ada masalah. Kalau korang nak tengok dan korang nak layan. So, pada yang dah tengok, apa kata korang? Korang suka ke tak cerita yang macam ni? Ataupun cerita dia mungkin bagi korang mendata, dan aku tengok pun dia ada konflik dia tau. Tapi konflik dia tu macam tak berkembang. Dia hanya nak fokus kepada diorang nak lawan musuh saja. So 2 jam ni korang tak ada akan tengok ni sangatlah. Diorang punya konflik pun hanya di antara kru-kru kapal selam diorang saja. Tidak ada personal life sangat. Diorang ada tunjuk scene personal life diorang ada, tapi tak banyak. Jadi tak berkembang dari segi konflik tu. Memandangkan cerita ni pun dah 2 jam 10 minit dan durasi itu hanya fokus pada konflik perang diorang saja. Jadi pada yang korang dah tengok, korang suka ke tak, jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku review movie yang akan datang. Bye.